Salam sejahtera. Kami adalah kumpulan bunga tekoma dari khusus MPU 3122 di Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS 2020 di Universiti Teknologi Petronas. Kami akan membentangkan tentang ulasan makalah jurnal A Theory of Colonialism in the Malay World dan keunikan tokoh Cheng Hon Teng. Artikel yang bertajuk A Theory of Colonialism in the Malay World oleh Sheikh Muhammad Khairuddin Al-Junaid yang menjelaskan teori kolonialisme yang dikemukakan oleh sejarawan terkenal Burhanuddin. Artikel ini membincangkan teori kolonialisme oleh Burhanuddin, yaitu dalam teori kolonialisme, negara kolonis mempunyai ideologi mengeksploitasi, mengawal dan menguasai orang tempatan untuk kepentingan negara mereka sendiri. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan beberapa faktor penjajahan di tanah Melayu. Antara faktor tersebut adalah pengkhianatan dalam elit politik, sikap penanaman tidak mempersoalkan kepimpinan serta tradisi elit politik, dan juga persamaan dalam aspek kebimbangan antara kebanyakan penulisan nasionalis dan aktiviti anti-kolonial dengan penulisan kolonis. Bukan begitu sahaja, perpecahan antara orang asli, kemunduran ahli agama dan sikap rakyat yang tidak mengikut perintah Tuhan juga merupakan faktor yang menyebabkan tanah Melayu dijajah. Artikel ini juga membincangkan beberapa strategi yang digunakan oleh kolonis untuk mengukuhkan penjajahan di tanah Melayu. Pihak kolonis memainkan percaturan politik koloni, mengamalkan sistem pecah dan perintah, membawa masuk pedagang Cina, India, Parsi dan Arab ke tanah Melayu, dan mereka menyebarkan ideologi bahawa orang Melayu adalah tidak bertamadun dan disekat oleh sifat-sifat negatif mereka. Aktiviti penjajahan telah meninggalkan beberapa kesan terhadap tanah Melayu. Impak-impak tersebut ialah penghapusan sistem pentadbiran tempatan dan ia digantikan dengan sistem pentadbiran yang diasaskan di Eropah. Oleh itu, interaksi antara masyarakat telah dihadkan. Selain itu, wujud jurang perbezaan dari segi kekayaan, latar belakang etnik dan kelas. Semangat anti-kolonialisme dalam agama dan budaya orang Melayu juga telah disemaikan. Tokoh Cheng Hon Teng merupakan tokoh Cina yang tertua di Malaysia. Ia diasaskan pada tahun 1645 oleh Kapitan Tai Kieki semasa zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, ia juga berfungsi sebagai pusat tempat pentadbiran rasmi dan mahkamah bagi Kapitan Cina selain daripada sebagai tempat ibadat bagi masyarakat Hokkien tempatan. Pada masa kini, tokoh tersebut telah dibina semula dan dianugerahkan UNESCO Award of Merit for Culture Heritage Building pada tahun 2002. Ia terletak di nombor 25 Jalan Tokong, Bandar Melaka, dan ia mempraktikkan 3 sistem doktrin iaitu Taoisme, Confucianisme dan Buddhisme. Sempena hari kelahiran dewa-dewa, pelakon dari negara China akan diupah untuk mempersembahkan persembahan opera. Pada setiap hari, Sami dan Biawarati akan menjalankan istiadat melafaz kitab dan memberikan konsultasi rohani kepada para penganut. Keunikan tokoh Cheng Hon Teng juga dapat dilihat pada bentuk fizikalnya. Kompleksnya meliputi kawasan seluas 4,600 meter persegi dan terdiri daripada bangunan tokoh utama yang mengandungi dewan utama, pavilion beribadat dan bangunan teater, serta bangunan sekunder seperti bangunan untuk menempatkan pelbagai dewa, pejabat pentadbiran serta tempat kediaman Sami dan Biarawati. Walaupun ciri-ciri seni bina tokoh ini berasal dari negeri Fujian Selatan, tetapi terdapat beberapa perbezaan yang menjadikannya unik berbanding tokoh-tokoh lain. Misalnya, perkembangan ruangan tokoh Cheng Hon Teng berpusat dari dewan utamanya dan dewan tersebut dikelilingi oleh halaman di 4 sisi, manakala tokoh-tokoh lain berkembang dari depan ke belakang. Tambahan pula, tiada sebatang paku yang digunakan semasa pembinaan dewan utama tokoh dan hal ini melambangkan kehebatan tukang kayu dalam kemahiran seni bina. Kebanyakan unsur seni bina yang diperbuat daripada kayu keras telah diukir dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah burung, makhluk mitos
bunga dan orang kecil yang berpakaian mewah serta mempunyai ekspresi wajah yang teliti. Rasuk-rasuk tokong juga telah dicat dengan warna merah yang melambangkan matahari, prinsip yang lelaki, kegembiraan, kemakmuran dan semangat perayaan. Dari persepsi keluarga terhadap kepentingan agama, Encik Lee Hong Kok berpendapat bahawa dengannya pengangat agama yang utuh adalah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup sekeluarga. Beliau juga percaya bahawa bersembayang membolehkan Tuhan untuk memperbaik kehidupan manusia yang mulia, manakala dengannya berdoa dapat menenangkan jiwa kita serta dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Seterusnya, bagi aspek penerapan agama dalam keluarga, bagi Encik Chung Hung Kyo pula, beliau dan ahli keluarga akan menyembah dewa supaya Tuhan akan memberkati dan melindungi mereka daripada hantu dan roh jahat. Selain itu, mereka juga akan menyembah dewa dan roh nenek moyang di Tokong pada setiap satu hari bulan dan 15 hari bulan dalam kalender bulan. Hal ini disebabkan kerana Tuhan akan memberkati manusia yang taat setia dan berpegang teguh pada ajaran agama. Sekiranya dipandang dari segi kepentingan agama dalam membina masyarakat yang bertamadun, Wan Chin telah berpengetahuan bahawa dalam sesebuah negara, sekiranya kita ingin melahirkan individu yang bertamadun, kita hendaklah mempunyai mentaliti kelas pertama, terutamanya pemuda-pemudi di negara kita. Kerana bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Untuk melahirkan masyarakat yang bertamadun, kita hendaklah sentiasa bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian agar negara kita dapat membina masyarakat yang bertamadun. Kerana di mana ada kemahuan, di situlah ada jalan. Terima kasih. Pembentangan kami akan berakhir di sini. Sekian, terima kasih.